وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Menjadi kewajipan bagi setiap orang mukmin dan juga orang mukminah apabila telah diputuskan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada pilihan. Mereka mesti ikut, mereka mesti patuh. Mereka tidak ada option nak pilih hak ni, nak tolak hak ni, tidak boleh. Dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sesat. Tuan-tuan yang dihormati lagi dikasihi sekalian, dalam hal ini kita ingin mengajaklah semua umat Islam di negeri Kelantan, malah di seluruh negara pun, tanpa mengira siapa kita, parti mana kita, PAS ke kita, keadilan ke kita, amanah ke kita, terutamanya UMNO ke kita. Ini bukan soal parti politik, tetapi ini soal hak kita, tanggungjawab kita sebagai seorang Islam yang kita wajib mempertahankan. Ya, yang ini saja yang kita ada dalam negara kita, dan ini pun tuan-tuan nak diambil daripada kita. Allahu akbar. Itulah yang paling malang sekali yang berlaku kepada kita. Yang paling malang sekali berlaku kepada umat Islam. Sekiranya ianya benar-benar berlaku dan akhirnya sasaran mereka untuk meruntuhkan semua institusi Islam, sendi-sendi Islam, prinsip-prinsip Islam ini akan berjaya. Dalam hadis ini akhirnya, tuan-tuan, dalam konteks ini, marilah sama-sama kita menghayati satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tunqadhanna 'ural islami 'urwatan 'urwata. Fakullama intaqadat 'urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha aw ba'daha fa awwaluhunna naqdha al-hukmu wa fi riwayatin al-khilafah wa akhiruhunna as-salah. Betul-betul hadis ini mengingatkan kepada kita. Hadis ini kata apa? La tunqadhanna 'ural islami, sendi-sendi, asas-asas, prinsip-prinsip, ikatan-ikatan Islam yang kemas itu nantinya akan diborai satu persatu. Nantinya akan terbuka satu persatu. Nantinya akan dilonggarkan, dicetus daripada kamu, dirampas satu persatu. Dan setiap kali satu longgar, maka umat Islam kita ini lupakan yang itu, kita pegang yang berikutnya. Seolah-olah kita lupa dah apa yang kita hilang. Dan yang kedua, apabila hilang yang kedua, kita pegang yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua sudah hilang daripada cara hidup kita. Ya. Kemudian Rasulullah kata apa? Yang mula-mula akan terurai daripada agama kamu. Berkenaan dengan agama kamu, apa dia? Al-hukmu, iaitulah hukum hakam, syariat dan undang-undang. Ada ulama dia kata kerajaan pemerintah. Inilah dia. Kita tak sedar. Ya. Apa yang ada dulu sebelum daripada kita dijajah, kita ada semuanya undang-undang Islam terlaksana. Mari penjajahan, tinggal lagi separuh. Selepas daripada kemerdekaan, walaupun ada dalam perlembagaan, sekarang ini nak dirampas daripada kita mengikut saluran undang-undang. Saluran yang sah, nak diambil daripada kita. Latung qadhanna, akhirnya akan terpisah daripada kita. Apa yang mula-mula akan terpisah daripada umat Islam? Hukum hakamnya. Setengah ulama kata pemerintahannya. Kemudian apa? Satu persatu. Akhirnya apa? Akhirnya as-salah, sembahyang. Akhirnya sembahyang juga akan terpisah daripada umat Islam. Tuan-tuan, inilah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keadaannya apabila kita tidak ada kuasa politik. Itulah keadaannya. Ya, sebab nak mempertahankan agama dia kena ada kuasa. Nak buat undang-undang kena ada kuasa politik, kena ada political will. Nak mempertahankan undang-undang yang kita ada juga nak kena ada kuasa politik. Nak mempertahankan, nak memperjuangkan undang-undang Islam, kena ada kuasa politik Islam. Sekarang ni apabila kita bercakap soal kuasa politik Islam, ada orang tuduh kita, kata kita ini penunggang agama. Malam ini pun tuan-tuan, kita datang ke sini pun, kita buat himpunan untuk mempertahankan syariah. Ada ramai di luar sana, kononnya mengatakan kita ini cuba untuk menunggang agama. Tuan-tuan, inilah yang sangat sedih yang berlaku dalam masyarakat kita. Ya, ini adalah perancangan, sebenarnya perancangan daripada Barat untuk melonggarkan pegangan kita terhadap agama kita satu persatu. Sehingga kan sekarang ini orang yang baca Quran dikatakan sebagai penunggang Quran. Orang yang baca hadis dikatakan sebagai penunggang Nabi. Orang yang sebut pasal agama, memperjuangkan agama dikatakan sebagai penunggang-penunggang agama. Tuan-tuan, insaflah, ya, lupakan soal politik.
Ketepikan dulu soal sentimen. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama, kita tidak ada cara lain buat masa sekarang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada di sini untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada hari Isnin nanti, sewaktu mahkamah bersidang untuk memutuskan perkara ini, sama ada undang-undang jenayah syariah kita yang sedang berjalan, yang sudah pun lama berjalan, bukan hudud pun, bukan qisas pun, tetap juga dapat kita jalankan walaupun kecil, walaupun sikit hak kita ada. Hak tu kita nak mempertahankan. Janganlah semua sekali dirampas daripada kita, malang kita. Dan hak inilah menjadi tanggungjawab kita. Kalau orang Islam di Palestin sanggup mati, tuan-tuan, sanggup menggadaikan kaum keluarga mereka, harta mereka untuk mempertahankan agama mereka, apalah sangat perjuangan yang kita ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, dan insya-Allah nanti hari Isnin nanti, bagi sesiapa yang ada kemudahan, ada masa, kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar keputusan nanti berpihak kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam